Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera anak-anak yang cikgu sayangi. Okey, pada minggu ni kita akan buat tajuk komunikasi. Seperti biasa, cikgu perkenalkan diri. Nama Cikgu Rafatun Adawiyah binti Ruslan. Awak boleh panggil saya Cikgu Ada. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk komunikasi. Selepas tu kita akan buat kuis yang ringkas. Dan yang terakhir, yang paling cikgu suka dan cikgu akan nantikan adalah kamu buat video selama 5 minit. Rakamkan percakapan kamu, komunikasi kamu, video kamu dengan berbagai gaya. Ikutlah format, nak guna format pidato boleh, nak guna format pantun boleh, nak guna format pengucapan awam boleh. Terserah. Yang penting cikgu nak kamu bercakap dan berkomunikasi. Itu saja. Okey anak-anak, hari ni kita akan laksanakan 5 perkara untuk tajuk komunikasi, kemahiran komunikasi. Yang pertama, tonton slide dan video yang telah cikgu buat, PowerPoint yang cikgu buat dan cikgu rakam suara. Cikgu convert kepada video untuk kamu lihatlah. Yang kedua, jawab kuis. Cikgu ada bagi 3 soalan kuis, nanti jawab. Yang ketiga, lihat video di saluran YouTube. Video kakak Nimisha, anak perempuan Witnesswari. Video ni cikgu hantar masa pertandingan SLB peringkat daerah. Dan waktu video ini dirakamkan, murid ni dilatih oleh Cikgu Kogila dan Cikgu Ilya. Dan alhamdulillah menangi tempat keempat dalam daerah dengan lebih 60 penyertaan lah masa tu. Yang keempat, rakam video kamu berkomunikasi. Cikgu tak kisah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, format apa pun tak apa, tak kisah. Pidato, pantun, pengucapan awam, syarahan pun boleh. Dan yang terakhir, isikan Google Form kehadiran di link yang cikgu sediakan. Okay, itu saja daripada cikgu untuk tajuk komunikasi. Seterusnya kita akan lihat penerangan slide ni ya. Okey, slide yang kedua iaitu cikgu terangkan tentang apa itu komunikasi. Komunikasi adalah satu proses di mana suatu idea atau maklumat dipindahkan dari sumber kepada penerima. Komunikasi adalah proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada orang lain. Ia juga adalah proses mewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang akan kita sampaikan. Okey, dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Kepentingan komunikasi. Komunikasi ni berfungsi memberi, menerima dan bertukar maklumat, dapat mempengaruhi cara pemikiran seseorang. Bila kamu bercakap, kamu meluahkan sesuatu, apa yang kamu cakap dan luahkan tu orang dapat terima dan boleh ubah persepsi pemikiran seseorang. Dapat mengurangkan kegelisahan dan merapatkan persahabatan. Bila kita berkawan di sekolah, kamu diam je, kamu pendam je, kamu tak cakap dengan kawan. So kawan pun akan anggap kamu, kawan saya tu sombong lah, tak nak bercakap dengan orang. Tapi bila kamu cuba berkomunikasi, bercakap dengan kawan yang lain dengan gaya yang betul, dengan cara komunikasi yang baik, so hubungan kamu akan jadi rapat dan kamu akan diterima oleh kawan-kawan yang lain. Okey, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ni ada 3 jenis. Yang pertama, sumber. Sumber tu bahasa kamu cakap dengan bahasa yang tak kawan kamu fahami. Contoh, kamu bercakap bahasa daerah lah, bahasa kenegerian, bahasa Kelantan ke, bahasa Iban ke, bahasa Terengganu, bahasa Kedah, dengan dialek-dialek bahasa yang lain. So kawan kamu, kita dekat Johor ni kita tak ada dialek sangat, kita cakap biasa je. So bila kawan-kawan yang dengar, kamu akan macam, apa yang dia cakap? So tak faham. Gaya kurang menarik. Gaya kurang menarik ni boleh difahami. Kawan kamu tu cakap terjerit-jerit. Bila kawan kamu cakap jerit-jerit, kamu mesti akan,
apa yang kawan saya cakap tu? Saya tak faham lah dia cakap sebab dengar menjerit je. Itu adalah sumber yang halangan yang mengganggu komunikasi. Penggunaan alat tanda dengar ni, ni untuk orang yang peka lah dia akan ada alat dekat telinga tu. Jarak komunikasi. Kita kalau cakap dengan orang pun tak boleh jauh-jauh sangat. Contoh, 1 kilometer kamu cakap dengan kawan kamu. Adakah kawan kamu dengar? Susah nak dengar kan? Perbezaan fisiologi, umur, jantina, kesempurnaan anggota tu cacat lah. Kalau dia yang kawan kamu cacat pendengaran, itu adalah halangan dia. Perbezaan nilai, sifat, komunikasi berbentuk sahala. Bila bercakap je tapi tak ada orang dengar. Itu pun adalah gangguan komunikasi. Yang kedua, mesej. Kacau ganggu kat persekitaran. Bila kamu bercakap dalam keadaan yang persekitaran yang sejuk, kamu gigil. Jadinya apa yang kamu sampaikan tu memang tak dengar dengan jelas. Susun atur tempat duduk tidak menyenangkan. Contoh, kamu kena bercakap tapi kamu kena bersila dekat lantai. Yang kawan kamu yang kamu nak cakap tu tengah berdiri dekat atas, dekat berdirilah kan. So kamu kena dongak. Bila cara kamu nak bercakap tu, seorang duduk, seorang dongak. Macam mana? Mesti mengganggu kan? Tak dengar sangat. Lepas tu kawan yang bercakap tu pun kena dongak dah, tak selesa. Gangguan mekanikal ni alat pandai dengar lah. Proses komunikasi. Bila kita cakap kawan kita terlalu lama. Kalau cikgu 1 jam bercakap dengan kamu, pun, kamu pun tak dengar apa yang cikgu cakap. Betul tak? Waktu mengajar dalam kelas. So, apa yang kita cakap, kita bagi tahu, kita komunikasikan tu, kenalah ringkas, menarik, barulah kita punya bahan yang kita nak komunikasikan, nak bagi tahu tu diingati oleh kawan-kawan sampai bila-bila. Penerima bahasa yang suka difahami, tak cikgu dah terangkan. Topik yang kurang menarik, contoh kamu tak suka topik tu tapi kawan kamu cakap juga, so dia akan jadi macam bosan. Kecacatan, perbezaan tanggapan dan nilai. Okey, kemahiran komunikasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah, bercakap dengan jelas, bercakap dengan intonasi suara, nada yang sesuai, gerak-geri badan dan air muka, mendengar dengan berkesan, lisan dan tanpa lisan. Komunikasi sihat, bertentangan muka, memberi tumpuan semasa berkomunikasi, jangan menyampuk semasa mendengar, hormati penerima, menggunakan bahasa yang mudah. Ini adalah kemahiran berkomunikasi. Secara komunikasi, kemahiran interpersonal lah. Ni selalu yang belajar dekat kelas lah. Komunikasi awam, ni yang cikgu suruh awak buat tu. Buat bercakap, biar orang lain semua tengok. Sebab tu cikgu suruh rakam video. Komunikasi masa, menyampaikan mesej, mesej melalui tulisan, melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui tulisan lah. Komunikasi tanpa lisan, gerak-geri badan, air muka, sikap, perlakuan, pakaian dan lain-lain. Okey, ini adalah kemahiran interpersonal. Nampak proses seseorang individu berkongsi pengalaman dengan individu yang lain. Ini adalah komunikasi, cara komunikasi di dalam kelas lah yang biasa berlaku. Okey, ini adalah tujuan cikgu lah. Hari ni kita buat tajuk komunikasi supaya bila naik sekolah nanti, kamu berani bercakap. Bukan je cakap kat rostrum je, nak bercakap dekat depan, cakap dekat depan kelas. Tak nak lah rasa takut. Okey, macam dalam gambar yang cikgu sediakan ni, bercakap vs rostrum. Pekerjaan yang selalu elak. Murid selalu elak nak bercakap. Macam rasa perasaan tu, alah kenapa tiba-tiba cikgu suruh saya bercakap? Orang ramai ni nak dengar saya bercakap ni, boleh ke?
Rasa macam kecut perut. Bagai plastik disimba air panas. Rasa macam mimpi je cikgu suruh saya bercakap ni. Ini adalah alasan-alasannya. Rasa rela nak ponteng kelas. Tak nak cakap. Cikgu ni macam tak ada orang lain lah nak cakap. Okay, saya tak nak lagi perasaan-perasaan ni ada wujud. Sebab tu cikgu nak berlatih berkomunikasi. Komunikasi tanpa lisan. Yang cikgu terangkan tadilah antara jenis-jenis komunikasi. Hubungan mata, posisi badan, senyap. Kadang-kadang kalau kita tak suka, kita terus senyap. Kan? Itu adalah komunikasi tanpa lisan. Gerak kepala, angguk, geleng. Kalau macam memek muka, kita sakit ke bila orang tanya, kamu sedih? Terus kamu buat memek sedih. Kamu marah, kamu terus buat muka marah. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi tanpa lisan. Okey, ini adalah halangan-halangan dalam komunikasi. Yang pertama, dengar apa yang nak dengar. Yang lain nak buat tak dengar je lah. Sebab awak tak nak dengar kan. Okey, tidak hirau. Okey, ibu bapa, bila mak atau ayah cakap, mesti kita kena dengar. Sebab ibu bapa makan garam dulu. Nilai dan sumber, beza makna, prasangka, tidak mendengar, ego, jurang status, ketepikan maklum balas, jurang pengetahuan, ibu bapa yang garang. Bila ibu bapa yang garang ni kamu takutlah kan. Tapi cikgu rasa ibu bapa zaman sekarang tak ada garang lah. Semuanya baik-baik, semuanya sangat menyayangi anak, semuanya boleh dengar pendapat anak-anak. Okay? Ini adalah salah satu contoh halangan komunikasi. Okay? Nampak tak cikgu dia kata, apakah kesannya kalau kita terbalikkan susunan formula larutan kultur yang terdapat di dalam tabung uji. Bila terbalikkan, murid pun jawab, larutan kultur itu akan tumpah cikgu. Sebab dia ingatkan apa yang cikgu tu cakap, terbalikkan, pusingkan tabung uji tu. Sedangkan cikgu tu cakap, dia susunan formula, apa yang kandungan yang terdapat dalam sesuatu tabung uji tu, formulanya tu, kita contoh kita letak bahan A dulu, lepas tu baru letak bahan B, lepas tu baru letak bahan C. Tapi cikgu ni cakap kalau kita letak C dulu, baru letak B, baru letak A, apa jadi? Itu maksud cikgu. Nampak tak halangan komunikasi apabila murid tidak faham. Sebab tu kalau di sekolah, cikgu selalu tekankan fokus anak. Bila cikgu cakap, murid-murid dengar, anak-anak dengar. Sebab nanti apa yang kamu faham dengan apa yang cikgu sampaikan dah jadi lain. Okay, etika yang perlu diberi perhatian dalam komunikasi. Yang pertama adalah bahasa. Ialah kita tak cikgu faham kamu anak-anak tak pandai berhias kan. Kamu cakap straight to point. Intonasi suara tu janganlah menjerit-jerit. Gunalah nada suara yang biasa, yang rendah, yang sopan, yang lembut. Elakkan mencelah. Elakkan mengejek. Elakkan cakap yang tidak elok. Okey, jujur bila berkomunikasi. Jangan tipu-tipu, jangan sembunyi-sembunyi lah. Contoh kalau kamu salah, mengakulah kamu bersalah. Emosi berlapang dada, sentiasa sabar. Isu agama, isu bangsa adalah isu yang sensitif. Jangan diejek-ejek, dicakap benda-benda yang tidak sepatutnya. Emoji, okey, bila kita berkomunikasi secara maya, WhatsApp ke Telegram, emoji tu jaga. Janganlah keluarkan emoji yang bukan. Dah kawan kamu ingat, kamu marah, kamu tak suka dengan dia, emoji tu jaga. Bentuk tulisan pun sama. Kalau semua bentuk tulisan letak tulisan besar je, kenapa orang ni marah saya ke? Itu adalah contoh bila kita berkomunikasi secara maya. Okey? Okey, ini adalah last adalah kemahiran berkomunikasi. Anda mahir berkomunikasi dengan baik. Kalau anda mahir berkomunikasi dengan baik adalah bakal pemimpin kecil sekolah yang akan dipilih oleh guru-guru anda. Okey, hari ni cikgu nak murid-murid rakamkan satu video. Kamu berkomunikasi, hantar dalam WhatsApp, Telegram masing-masing. Boleh
Komunikasi tu boleh dengan berbagai format. Pidato boleh, pantun boleh, pengucapan awam boleh, syarahan boleh. Cikgu tak kisah, janji kita bercakap. Let's talk. Okay? Talk benda yang cakap yang baik. Baik, kita akan dapat benda yang baik. Baik. Ingat, pemimpin pada masa depan harus bijak berkomunikasi. Ni semua cikgu sediakan gambar Perdana Menteri kita. Tengok, kamu tengok kalau dia bercakap dekat TV tu, dengan penuh dedikasi. Kamu macam dengar, wah bagusnya dia cakap kan. Kita nak semua orang boleh cakap macam gitu. Okey, terima kasih daripada cikgu. Daripada unit bimbingan dan kaunseling SK Taman Puteri Wangsa. Selamat belajar. Selamat ber-PDPR secara dalam talian, tak kisahlah offline ke online ke, yang penting kita belajar. Seperti biasa, jika ada sebarang masalah boleh hubungi cikgu. Cikgu ada di talian 019-375-9070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.